Assalamualaikum dan kembali lagi ke Z Review. So hari ni Izan nak buat sedikit review mengenai Ultraman Deca episod yang ke-9. Tapi macam biasa sebelum Izan buat perbahasan tu, kita ke intro dulu, okey? Ultraman Deca episod ke-9 dibukakan dengan seseorang yang sedang mengambil gambar. Dia kemudian pun telah pun ternampak Asumi dan Ichika ni yang sedang membuat rondaan. Pada ketika itu dia terus menghampiri Asumi dan memberikan keping gambar yang menunjukkan Asumi itu sedang berubah menjadi Ultraman Deca. Gadis itu kemudian mengunggutnya untuk menyebarkan identitinya, tetapi Asumi menghalang. Tapi gadis itu mengatakan bahawa dia tidak akan buat demikian sekiranya Asumi berjuk untuk bertarung dengan bapanya. Kita kemudiannya berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah Standing Tall for Someone Special. Kita kemudian pula berlanjut ke scene berikutnya yang mana Asumi telah pun datang ke rumah gadis tersebut dan dia telah pun bertemu dengan ayah budak perempuan tersebut. Dan dari sini kita dapat tahulah bahawa ayah dia ni digelar sebagai ahli seni bela diri angkasa dan sangat terkenal lah. Tapi bagaimanapun itu semua telah pun menjadi kenangan kerana dia telah pun terperangkap di bumi. Dia menyatakan bahawa tujuan asal dia datang ke bumi ni adalah untuk menentang Ultraman Trigger. Tapi malangnya waktu dia datang tu bumi dah kembali aman. Dan bila dia nak balik, di bumi pula diserang oleh spear dan ditutupi oleh kubah spear yang membuatkan dia terpaksa menjalani hidup dia di bumi dengan mencari kerja-kerja yang normal. Dan kat sini pun kita dapat tahulah yang dia ni berasal daripada planet M16 dengan konstelasi Hercules. Anak dia kemudian pula mencadangkan Ultraman Deca ni untuk bertarung dengan bapa dia untuk dia mendapat populariti dan mendapat duit. Tapi bapa dia tak setuju dengan cara Mika ni tadi, sebab dia kata dia lebih selesa memilih lawan dia sendiri daripada orang yang tentukan. Dan Asumi pun kemudian pun meninggalkan tempat tersebut. Ayah dia adalah seorang yang sangat cool, tetapi bagaimanapun dia tidak boleh memberikan kuasa Ultraman kepada ayahnya. Kita kemudian pula berlanjut ke Nurse Jessie yang mana pasukan Guard Select bersama dengan Profesor Yuichiro Asakage sedang membincangkan sesuatu, iaitu berkenaan dengan senjata baru Guards Griffon, yang mana Guards Griffon ni mempunyai satu kebolehan yang baru dan dikatakan kebolehan ini diorang boleh gunakan untuk menentang spear. Dan Taiji Murahoshi menyatakan sekiranya Guards Griffon sudah pun siap sedia untuk digunakan, dia akan menyuruh trio kita ni tadi, iaitu Ichika, Ryomon dan juga Asumi ni tadi untuk berlatih menggunakannya. Tapi pada ketika itu juga kita mendapat amaran tentang kemunculan Red King di bandar. Ryomon telah pun ditugaskan untuk membawa Guards Falcon, manakala Asumi dan Ichika pula akan ditugaskan untuk mengevakuasi orang-orang dekat bandar. Yang mana waktu tu bandar sedang diserang oleh Red King. Red King telah pun menyerang bandar dengan sangat teruk. Pada ketika itu Asumi dan Ichika masih lagi sedang mengevakuasi. Asumi kemudian pun mensummon Windom untuk membantu pasukan Guard Select untuk menentang Red King. Tapi malangnya Windom ni hanya digunakan sekejap je, iaitu kebolehan dia adalah dia menghentak Red King tu sehingga Red King jatuh dan dia pun hilang. Pada ketika itu keluarga Gregor ni tadi melihatlah kejadian serangan Red King ni tadi, dan Mika pun menyuruhlah bapa dia ni untuk berubah untuk membantu orang. Dan pada ketika itu Gregor ni pun berubahlah menjadi bentuk alien dia dan bertarunglah dengan Red King. Yang menarik dengan sini kita ada rise scene untuk karakter Gregor ni. Dah macam Ultraman pula kan karakter Gregor ni. Pertarungan antara Gregor dan juga Red King pun bermula, dan dekat sini kita nampaklah Gregor ni sangat unggul untuk menentang Red King. Kedua-duanya sama kuat dan sama seimbang. Tapi malangnya sewaktu pertarungan itu Gregor telah pun menerima satu kesakitan di bahagian dada dia, dan melihatkan keadaan itu Kazaki Sawa pun menyatakan bahawa kelemahan Red King adalah di leher dia. Dan pasukan Guard Select di right, iaitu Asumi dan Ichika akan membantu untuk menyerang dan memberi peluang kepada Gregor ni untuk menyerang Red King tu juga. Pertarungan pun berlanjut lagi dan Gregor berjaya membantai Red King sekali lagi. Tapi belum sempat dia menghabiskan Red King telah pun melarikan diri. Mika dan ayah dia telah pun dipanggil oleh pasukan Guard Select dan diorang ni mengucapkan terima kasih atas bantuan Gregor ni tadi. Dan dekat sini kita pun nampaklah yang Gregor ni bezalah dengan Daina punya. Sebab kalau Gregor dekat Daina tu dia memang adalah seorang yang licik, tapi yang ni dia bertarung atas kehendak dia sendiri, sampaikan dia sanggup melindungi manusia-manusia untuk menentang raksasa tu. Iaitu adalah perbezaan lah antara Gregor Daina dengan Gregor Deca ni. Mika ni telah pun mencadangkan untuk ayah dia ni bertarung dengan pasukan Guard Select, kerana pasukan Guard Select ni adalah pasukan yang terkuat di kat bumi. Pada mulanya Grace ni tadi menolak tawaran Mika tu tadi, tetapi Captain Taiji Murahoshi menyetujui cadangan tersebut. Dan dia kata ini pun boleh dijadikan juga sebagai salah satu koordinasi untuk melatih diorang ni lagi, untuk menjadikan diorang ni lebih hebat lagi lah. Kita kemudian pun diperlihatkan dengan latihan-latihan yang dialami oleh kedua karakter ni tadi. Pasukan Guard Select ni berlatih di gym apa semua, berlatih cara berlawan, sama jugalah dengan Gregor ni tadi, berlatih cara untuk berlawan dan sebagainya.
Beberapa hari selepas kejadian itu berlaku, kita pun diperlihat kalah dengan Asumi dan juga Kapten Taiji ni baru keluar daripada membeli belah. Dan pada ketika itu mereka ni telah pun terserempak dengan Mika ni tadi. Dan Mika ni membawa satu bungkusan makanan lah, dan bungkusan makanan tu adalah roti. Bila dia tanya kenapa apa benda tu, dia kata itu adalah makan malam untuk diorang. Dan reason kenapa dia beli roti tu sebab kehidupan diorang ni orang kata dah tak senang lah macam dulu. Kalau dulu diorang boleh bertarung apa semua untuk menyari hidup, tapi sekarang ni diorang kena bergantung bekerja dengan manusia, iaitu bekerja dengan cara yang biasa untuk mendapatkan duit. Tapi bagaimanapun pendapatan yang diorang dapat tu tak seberapa lah, dan itu menyebabkan kenapa diorang ni perlu membeli makanan macam roti tu tadi. Bersimpati dengan apa yang terjadi pada keluarga Gregor ni tadi, Taiji Murahoshi ni pun memasaklah makanan yang sedap-sedap untuk diorang ni. Dan dekat sini pun kita tahulah yang sifat Taiji ni pun selain daripada ni menjadi seorang kapten, dia ni adalah seorang yang sangat suka masak, dan dia adalah orang bertanggungjawab untuk menyediakan makanan bagi tim dia. Selepas diorang ni habis makan apa semua, diorang ni pun bersembanglah dengan Gregor ni. Tapi pada ketika itu Gregor ni pun rasa sakit. Dia kata dia rasa sakit itu adalah kesan daripada pertarungan dia yang sebelum-sebelum ni. Sebab bila dia dah semakin tua, efek sakit apa semua tu akan mula menyerang tubuh badan dia lah. Dan waktu tu dia meminta pasukan Guard Select ni jangan menyerah kalah sewaktu bertarung dengan dia ni. Waktu bertarung dengan dia ni, dia minta pasukan Guard Select ni lawan dengan dia betul-betul. Sebab itu bagi dia adalah sebagai salah satu cara untuk dia menjaga maruah dia sebagai seorang ahli seni bela diri. Taiji Murahoshi pun menyetujui benda tersebut. Asumi dan Taiji Murahoshi pun meninggalkanlah tempat tersebut. Suatu perjalanan balik, Asumi ni pun tanyalah, betul ke kita nak teruskan pertarungan ni? Dan pada ketika itu Taiji Murahoshi ni tanyalah pada Asumi, pada Asumi ni Guard Select ni apa tujuan dia? Asumi ni pun menyatakan bahawa pasukan Guard Select ni tugasnya adalah untuk melindungi keamanan dunia dan juga keamanan angkasa. Dan dia Taiji Murahoshi pun menyetujui lah apa yang Asumi tu cakap. Tapi dia kata melindungi apa yang boleh menggembirakan Grace dan juga anak dia tu pun adalah tugas dia orang juga. Keesokan harinya, pasukan Guard Select dan juga Gregory Man Grace ni tadi pun telah pun bersiap sedia untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai dengan pasukan daripada darat menyerang pasukan daripada udara, iaitu Nurse Daisy, Guards Hawk dan juga Guards Falcon menyerang. Tapi beza yang Guards Falcon kali ni, dia tak dibawa oleh Asumi ataupun Rimon, tapi dia dibawa oleh Taiji Murahoshi. Waktu tengah pertarungan tu, tiba-tiba Red King pun muncul. Tapi Red King kali ini telah pun bersatu dengan Spear, dan kulit dia pun telah pun berubah menjadi warna merah. Dan dia pun mulalah menyerang orang-orang di sekeliling dia. Lihatkan keadaan itu, Asumi pun berubahlah menjadi Ultraman Decker, Flash Type, dan bertarunglah dengan Spear Red King tu. Melihatkan pertarungan Ultraman Decker bertarung dengan Spear Red King tu, Taiji Murahoshi ni pun bercadap untuk membatalkan pertarungan tersebut. Tapi Decker ni menghalang. Dia kata teruskanlah pertarungan tu dan dia akan uruskan Red King itu sendiri. Pertarungan antara Gregor Grace dan juga Guard Select pun berlanjut. Begitu jugalah dengan pertarungan antara Red King dengan Ultraman Decker pun berlanjut juga. Tapi Ultraman Decker menghadapi kesulitan dan akhirnya dia menggunakan bentuk Strong Type. Tapi macam tadi juga, dia tetap menghadapi kesulitan dalam bertarung dengan raksasa tersebut. Lihatkan Decker yang menghadapi kesulitan, Gregory Man Grace pun menyerah kalah dan dia terus membantu Ultraman Decker menentang Spear Red King tu. Sewaktu pertarungan tu berlaku, dia orang ni pun bercadang untuk menghapuskan Red King tu sekali lah. Dan pada ketika itu, Yuichiro Asakage menyatakan bahawa Hyperton Laser, iaitu senjata baru tu, telah pun siap sedia untuk digunakan. Jadi pada ketika itu, Hanejiro dan Taiji Murahoshi pun mengaktifkanlah Griffon Formation. Buat kali keduanya, Guards Hawk dan Guards Falcon sekali lagi bergabung. Tapi malangnya Taiji Murahoshi tak dapat untuk menyasarkan secara tepat lah arah mana yang nak ditembak tu, sebab Decker sedang berada dekat dalam pegangan Spear Red King tu. Gregor Man ni pun mengalihkanlah mereka ni daripada Red King. Dia terus memegang Spear Red King tu dan dia suruh mereka ni untuk menembak Red King tu sekali dengan dia lah. Tapi waktu tu Taiji Murahoshi keberatan nak buat macam tu, sebab dia tak nak lah Grace ni mati. Dia tak nak benda terjadi dan dia pun menolak lah. Grace ni pun menyuruhlah Taiji Murahoshi ni untuk terus tembak dia. Melihatkan keadaan itu, Ultraman Decker pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Miracle Type. Dan dia orang ni pun melepaskanlah Hyperton Laser tu ke arah Red King. Belum sempat Red King ni nak meletup, kita pun diperlihatkanlah yang Asumi ni menggunakan Ultra Dual Sword dia, menukarkannya ke bentuk Decker Mode. Dan pada ketika itu, dia menggunakan 3 Kaiji Dimension Card milik dia, iaitu Agira, Wilkless dan juga Windom. Dan saya ingatkan dia akan menggunakan kuasa ataupun apa-apa. Kita pun dengarlah suara dia macam mana. Mons Combo, Dual, Triple Monster Scrum. Dan waktu tu, ketiga-tiga raksasa ni pun muncul dan segeralah mengalihkan Gregor Grace ni sebelum Spear Red King ni meletup. Dan Spear Red King pun mati.
Tapi walaupun Spirit King dah mati, Gregory Mengris ni yang berada dalam bentuk manusia dia pun turut pengsan akibat daripada pertarungan itu tadi. Sementara itu, di Nurse DC, Yuichiro Asakage ni menyatakan bahawa Hypertone Laser ni sangat-sangat efektif dalam menentang Spear, dan dia orang rasa dia orang ni boleh menang dalam pertarungan menentang Spear ni. Dia orang ni pun bercadang untuk menggunakan Hypertone Laser ni untuk senjata baru dia orang. Dan waktu tu Sawan ni pun tanyalah, adakah senjata yang dimaksudkan tu adalah DG001, dan Asakage pun senyum seolah-olah macam dia mengiyakan lah apa yang Sawan tu cakap. Buat korang yang tak tahu DG001 ni apa, DG001 ni adalah projek Terrafacer. Yes, Hypertone Laser ni akan dipasangkan ke Terrafacer untuk menghancurkan kubah Spear. Gregory Mengris pun akhirnya telah pun dirawat, dan Taiji Murahoshi menyatakan dia ni akan dipindahkan ke pusat rawatan TPU untuk memulihkan dia. Dan anak dia pun mengucapkan terima kasih, dan dia pun meminta God Select ni untuk bertarung dengan bapa dia sekali lagi bila dia dah sembuh. Dan Gregory Mengris ni pun mengucapkanlah terima kasih kepada anak dia tadi kerana sudi menyokong dia selama ini. Dan dia orang ni pun bergeraklah pergi. Tapi sewaktu dia orang pergi tu, Taiji Murahoshi ni pun menyatakan bahawa selepas 2 kejadian yang mana alien ni tak dapat pulang ke rumah mereka akibat ulah Spear, dia orang ni perlu bekerja keras untuk menghapuskan kubah Spear supaya dia orang ni boleh balik lagi. Asumi pun menuruti kata-kata Taiji Murahoshi tu dengan mengucapkan Roger, dan episod pun habis. Macam biasalah, lepas kita dah breakdown, kita review pula, okey? Apa yang saya boleh cakapkan episod kali ni memang sangat-sangat interesting lah. Episod bagi Zat kali ni sangat wholesome, terutama sekali hubungan antara ayah dengan anak keluarga Gregor ni lah. Sebabnya bezalah dengan Ultraman Dyna dulu. Sebab waktu Ultraman Dyna dulu kita rasa macam Gregor Man ni adalah satu karakter yang jahat. Tapi dalam ni kita menampakkan yang dia ni adalah seorang yang sangat suka bertarung sahaja. Dia tak berniat jahat pun. Dan yang paling Zat suka sekali adalah hubungan antara ayah dan anak lah, iaitu antara Mika dengan Grace ni tadi. Bagi Zat hubungan dia orang tu sangat comel lah. Dan satu lagi Zat suka adalah cerita ni pun menunjukkan lah pasukan God Select tu nampak berguna ya sekali lagi. Walaupun selepas 2 episod sebelum ni, iaitu episod 7 dengan 8 tu, dia orang nampak macam tak berguna sangat lah. Tapi dalam episod kali ni dia orang nampak sangat berguna untuk membantu menentang Spirit King tu. Dan Spirit King pun berjaya ditewaskan oleh pasukan God Select, bukannya Ultraman Decker. Dan satu lagi yang tak suka dengan episod ni, kalau korang nak tahu juga, di episod ni pun kita ada 2 tetamu jemputan ya, iaitu Shoji Nakamura dan juga Haruna Enomoto. Haruna Enomoto ni Zat tak apa tahu sangat tentang dia, tapi Zat tahulah dia ni ada juga pernah bekerjasama dengan Koichi Sakamoto sebelum ni melalui movie live action, dan diadaptasikan daripada siri anime terkenal iaitu Bungo Stray Dog movie, iaitu dengan tajuk Bungo Stray Dog Movie Beast. Dan pengarah dia adalah Koichi Sakamoto. Dan kebetulan pula Koichi Sakamoto adalah pengarah untuk episod kali ini. Dan juga yang menariknya lagi pula adalah watak Grace itu dilakukan oleh Shoji Nakamura. Mana Shoji Nakamura ni, dia adalah orang yang bertanggungjawab memakai suit Ultraman 3 Power Type, Ultraman Dyna Strong Type, dan juga Ultraman Gaia Supreme sewaktu era Ultraman TDG ni. Dan Zat rasa macam kembalinya dia ni pun Zat rasa macam satu benda yang cukup menarik lah sebenarnya ulang tahun TDG kan. Dan dia ni pun antara orang yang terlibat dalam memeriahkan TDG, jadi diorang pun ambil dia. Izzat sukalah dengan episod kali ni. Pacing okey. Daripada segi fight scene agak biasa, tetapi bagi Izzat tak mengapalah, sebab dia punya jalan cerita best. Suka Izzat nak ingatkan kepada korang, kalau kau mengharapkan cerita ni memang sebiji macam Ultraman Dyna episod ke-31, kau mungkin akan kecewa sikit. Sebab dekat dalam episod ni langsung tak ada pertarungan antara fake Decker dengan Ultraman Decker, ataupun even kemunculan fake Decker pun memang tak ada dekat dalam cerita ni. Apa yang ada kat dalam cerita ni hanyalah Gregor itu sahaja. Gregor itu bertarung tanpa menyamar menjadi sesiapa pun. Dia bertarung dengan menggunakan bentuk dia sendiri. Saya rasa itu nice lah. Berbeza lah dengan Ultraman Dyna. Nampak yang Decker ni memang membina cerita dia sendiri dengan hanya bergantung sedikit sahaja pada siri Ultraman Dyna. Just bagi Izzat satu benda yang bagus lah. Dan Izzat rasa itu sajalah review Izzat untuk episod kali ini. Kalau korang dah tengok episod ke-9 ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, okay? Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat untuk kita majukan lagi channel ni, okay? Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye. 走ればいい呆れる